Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada puan pensyarah kami, Dr. Ruqayyah binti Haji Abdul Wahab serta rakan seperjuangan semua. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Faizal bin Rajali, Sapuan bin Mazlan, Muhammad Safri Nazrin bin Zaini dan Muhammad Azam bin Abdullah. Kami akan membentangkan poster berkaitan dengan kebersihan sungai. Kita sedia maklum bahawa sungai sangat penting kepada hidupan yang menjadi sumber makanan dan sumber air mentah. Selain itu, sungai juga menjadi sumber ekonomi di mana sungai dijadikan sebagai lokasi kunjungan para pelancong. Oleh itu, kebersihan sungai menjadi tanggungjawab kepada setiap lapisan masyarakat bagi menghindarkan pelbagai jenis penyakit seperti denggi dan malaria serta menjejaskan sumber makanan aktiviti ekonomi. Kesedaran masyarakat dalam mencintai kebersihan sungai sangat rendah kerana masih terdapat segelintir masyarakat yang bersikap tidak bermoral seperti membuang sampah dan sisa domestik ke dalam sungai. Perbuatan yang tidak bertanggungjawab ini bukan sahaja menjejaskan sumber air tetapi boleh mengakibatkan punca saliran parit tersumbat. Seterusnya, banjir mudah berlaku apabila hujan melanda. Di samping itu, kebersihan sungai di dalam Malaysia terancam kerana kerancakan pembangunan yang tidak terurus dengan baik. Kemajuan pembangunan adalah kepentingan hakiki negara. Namun, jika ia memudaratkan alam semula jadi yang menjejaskan ekosistem kehidupan persekitaran kita, maka ia perlu dilaksanakan dengan lestari. Akhir-akhir ini, pelbagai inisiatif dapat dilakukan dalam memastikan pembangunan secara lestari menjadi realiti dan kebersihan sungai dapat dijamin. Perancang bandar dan desa yang bertanggungjawab dalam bidang ini seharusnya memastikan pembinaan kawasan industri dan pertanian tidak terletak berdekatan dengan sungai. Hal ini kerana kecuaian atau sikap tidak bertanggungjawab pengusaha kilang atau ladang membuatkan mereka untuk membuang sisa toksik daripada produk mereka ke dalam sungai tanpa perlu melibatkan kos. Pembangunan lestari bukan sahaja memberi faedah kepada manusia dari sudut pembangunan, malah memelihara ekosistem alam semula jadi di mana kita juga bakal mendapat manfaat daripada inisiatif ini. Pemantauan yang dilakukan Jabatan Alam Sekitar menunjukkan bahawa kiranya tidak ada rancangan berkesan memelihara kebersihan sungai, kedudukan kebanyakan sungai dalam negara akan terus dilanda pencemaran. Hal ini disebabkan oleh sikap rakyat negara ini amat kurang prihatin terhadap tahap kebersihan sungai. Kebanyakan mereka seolah-olah tidak pernah terfikir bahawa merekalah juga yang menyebabkan keadaan kebanyakan sungai terus tercemar. Penghuni rumah di tepi sungai, baik setinggan ataupun tidak, secara berterusan menganggap sungai seperti tempat buangan najis dan sampah. Kalau diperhatikan kawasan perumahan, bangunan dan rumah kedai yang didirikan 30 atau 40 tahun lalu, semuanya berada dalam kedudukan yang membelakangkan sungai. Ramai ketika itu menjadikan sungai sebagai saluran sampah dan najis. Walaupun kini pemaju perumahan tidak lagi menganggap sungai sebagai saliran sampah dan mula mendirikan rumah menghadap sungai, namun orang ramai masih tidak dapat mengikis pandangan mereka terhadap sungai. Selagi tahap kesedaran terhadap kebersihan sungai tidak dapat diwujudkan, maka segala usaha
untuk memulihkan sungai tidak akan berkesan. Kesedaran demikian ini seharusnya dipupuk daripada bangku sekolah lagi. Perasaan cinta, sungai dan prihatin terhadap persekitaran alam didedahkan kepada pelajar di sekolah lagi supaya apabila dewasa kelak mereka akan lebih prihatin terhadap usaha kebersihan alam sekitar. Media juga boleh memainkan peranan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap pentingnya sungai dipelihara supaya terus bersih. Walaupun terdapat pelbagai peraturan dan undang-undang mencegah kotoran dan sisa penghilangan atau ternakan dibuang ke sungai, kegiatan yang tidak bertanggungjawab ini tetap berterusan. Pemantauan dan pencegahan oleh Jabatan Alam Sekitar dan pihak berkuasa tempatan perlu ditingkatkan. Lazimnya, apabila pencemaran didedahkan media, barulah mereka bertindak. Bahkan kadangkala, kesalahannya dikenakan kompaun yang tidak seberapa sehingga tidak wujud perasaan takut menghadapi tindakan. Walaupun ada peruntukan undang-undang yang membolehkan kilang yang membuang sisa dan sisa toksik secara berterusan ditutup, apakah tindakan drastik demikian ini pernah diambil? Sebenarnya, jika ada kemahuan, sungai-sungai ini sememangnya boleh dipulihkan menjadi bersih agar ikan dapat membiak kembali dan berbagai-bagai kegiatan riadah dan pelancongan boleh dilaksanakan menggunakan sungai terbabit. Seterusnya saya serahkan kepada Tuan Azam. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Faizal. Kumpulan kami telah membuat kajian dengan menggunakan kaedah Google Form, iaitu telah melibatkan seramai 30 responden. Responden yang dipilih secara rawak dan mudah untuk terlibat dalam proses pengumpulan data ini. Kumpulan kami telah sediakan soalan iaitu faktor berlakunya pencemaran sungai. Pilihan jawapan yang pertama adalah faktor pembuangan sampah sarap. Yang kedua adalah faktor pembuangan sisa kimia. Ketiga adalah faktor air kumbahan gagal diurus. Faktor keempat adalah aktiviti pembalakan. Hasil daripada Google Form tersebut, faktor pembuangan sampah sarap adalah 50%, 23% adalah aktiviti pembalakan, 20% adalah pembuangan sisa kimia, dan hanya 7% untuk faktor air kumbahan gagal diurus. 50% adalah faktor pembuangan sampah adalah pilihan responden yang paling tertinggi, kerana pembuangan sampah sarap ke dalam sungai adalah antara punca pencemaran sungai. Ia akan mendatangkan kesan yang sangat buruk kepada sungai apabila semua sisa buangan domestik dan sampah sarap dibuang ke dalamnya. Hal ini akan menyebabkan sungai akan dipenuhi bahan-bahan terbuang dan plastik sampah yang terapung pada permukaan air sungai. Selain itu, warna sungai akan bertukar kepada kehijau-hijauan dan kehitam-hitaman daripada warna asalnya iaitu jernih. Sebagai contoh, yang dapat dilihat di negara kita sendiri, kelihatan sisa-sisa sampah yang terampai di permukaan sungai dan warna airnya yang keruh pada sungai-sungai di kawasan bandar maupun di kawasan kampung sendiri. Selain itu, menurut Kesnon 9 Oktober 2013,
Terdapat 5 sungai yang dikenal pasti paling tercemar di Malaysia, iaitu Sungai Pinang dan Sungai Juru untuk di Pulau Pinang, Sungai Kelang dan Sungai Penchala di Kuala Lumpur, dan Sungai Sigit di Johor Bahru. Menurutnya lagi, kegiatan pembuangan sampah dari kawasan perumahan di sepanjang sungai, tepi tasik dan laut, aktiviti kilang memproses getah dan minyak kelapa sawit merupakan antara punca utama pencemaran sungai berlaku. Seterusnya, responden telah membuat keputusan bahawa faktor berlakunya pencemaran sungai yang paling rendah adalah air kumbahan gagal diurus. Ini disebabkan oleh, menurut Harian Metro 15 Julai 2019, Jabatan Alam Sekitar telah menguatkuasakan undang-undang dengan mengikut Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Kumbahan 2019 yang juga perundangan subsidiari di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Jika membabitkan punca daripada loji rawatan kumbahan dan mana-mana orang yang melanggar peraturan itu, ia sesuatu kesalahan boleh disabitkan denda RM100,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, akta ini telah menyebabkan kurangnya masalah air kumbahan yang gagal diurus, punca menyebabkan faktor berlakunya pencemaran sungai. Seterusnya, kesan pencemaran sungai. Di dalam Google Form tersebut, kami telah sediakan kesan berlakunya pencemaran sungai. Kami telah membuat 4 pilihan jawapan. Yang pertama adalah menjejaskan kesihatan manusia dan haiwan. Yang kedua adalah kerosakan hidupan marin. Ketiga adalah menjejaskan air minuman. Yang keempat adalah kehilangan sumber ekonomi. Hasil yang telah kami dapat daripada responden, terdapat 47% yang telah membuat keputusan bahawa kesan berlakunya pencemaran sungai adalah menjejaskan kesihatan manusia dan haiwan. 33% kerosakan hidupan marin. 13% menjejaskan air minuman. Dan 7% kehilangan sumber ekonomi. Mengikut graf yang telah kami dapat daripada responden, yang paling tertinggi adalah kesihatan manusia dan haiwan akan terjejas apabila berlakunya pencemaran sungai. Program Alam Sekitar Bangsa-Bangsa Bersatu telah melaporkan bahawasanya terdapat 1.4 ribu juta dari penduduk di muka bumi ini tidak dapat bekalan air bersih lagi menampung keperluan harian mereka. Ini disebabkan oleh pencemaran bakteria dan virus melalui bahan buangan di dalam sungai yang bersih. Penyakit juga telah menyebar, iaitu penyakit bawaan air seperti cirit-birit, sakit perut dan keracunan makanan semakin meningkat. Pada tahun 2005, WHO memperkirakan sekitar 1.6 juta penduduk meninggal akibat air yang tidak bersih. Seperti yang kita tahu, manusia memerlukan air yang banyak untuk terus hidup. Dan haiwan juga memerlukan
sumber air yang sangat banyak untuk kehidupan selain daripada makanan. Seterusnya kita akan membincangkan tentang graf yang paling terendah, iaitu kehilangan sumber ekonomi. Ini disebabkan oleh Malaysia itu sendiri mempunyai terlalu banyak sungai. Tidaklah seperti Singapura yang Malaysia sendiri menyumberkan air kepada Singapura yang telah dibeli oleh Singapura. Tapi jika air tersebut tidak berapa bersih, mereka juga mempunyai teknologi yang sangat tinggi untuk membersihkan air tersebut. Seterusnya, dalam Google Form tersebut adalah cara mengatasi masalah pencemaran sungai. Kami telah sediakan 4 pilihan jawapan. Yang pertama adalah menguatkuasakan undang-undang. Yang kedua adalah sungai sebagai pusat komuniti. Ketiga adalah peranan media massa. Yang keempat adalah memupuk kesedaran masyarakat. Responden telah memilih bahawasanya menguatkuasakan undang-undang adalah pilihan yang sangat baik kerana menguatkuasakan undang-undang dapat mengurangkan lagi pencemaran sungai. Menurut Astro Awani 13 Mac 2019, proses penguatkuasaan akan diambil oleh agensi yang berkaitan, khususnya oleh pihak Jabatan Alam Sekitar JAS di bawah Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Fungsi utama Jabatan Alam Sekitar adalah untuk mencegah, menghapuskan, mengawal pencemaran dan memperbaiki alam sekeliling selaras dengan maksud Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (127) dan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Selain itu, IMO iaitu International Maritime Organization telah ditubuhkan pada 1973 dan ditambah baik pada 1978. Juga telah membuat pelbagai undang-undang, iaitu salah satunya adalah MARPOL, iaitu Marine Pollution. Di bawah Marine Pollution ni terdapat Annex 1, iaitu pencemaran daripada minyak. Annex 2 adalah pencemaran daripada sisa kimia. Annex ketiga adalah daripada bahan berbahaya. Annex keempat adalah najis. Annex kelima adalah sampah sarap. Annex keenam adalah asap. Itu adalah cara untuk mengatasi pencemaran sungai ataupun laut. Seterusnya, persentase yang paling rendah bagi cara mengatasi masalah adalah sungai sebagai pusat komuniti. Tidak semua sungai sesuai untuk dijadikan pusat komuniti kerana ada setengah sungai itu dia mempunyai arus yang deras. Contohnya Sungai Rajang di Sarawak. Dia mempunyai arus dan deras. Sampah sarap yang pelbagai sampah, contohnya ranting kayu, sampah sarap dan binatang buas. Ini adalah tidak sesuai untuk menjadikan pusat komuniti.
Terima kasih Tuan Safwan. Untuk kesimpulannya, pencemaran air telah menyebabkan kualiti air tidak memenuhi piawai yang ditetapkan. Maka, pelbagai langkah perlu diambil supaya kualiti air terpelihara. Tindakan undang-undang yang keras adalah perlu demi untuk menjaga warisan ini untuk generasi akan datang. Sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini, pencemaran air berlaku akibat proses semula jadi, namun kebanyakan pencemaran yang berlaku adalah berpunca daripada kegiatan manusia. Walaupun tidak dapat dinafikan bahawa penerokaan terhadap sumber alam semula jadi amat penting untuk kemajuan, namun sikap tamak manusia telah memburukkan keadaan. Ancaman yang terjadi akibat pencemaran air tidak hanya menjejaskan tanaman dan ekosistem semula jadi alam, malahan ia juga turut mengancam kesihatan manusia dan mengundang maut. Manusia sepatutnya kembali kepada agama dalam menuntut penyelesaian terhadap krisis alam sekitar, termasuklah pencemaran air yang semakin serius pada masa kini. Dari segi agama Islam, kaedah kefahaman tersebut mestilah bertitik tolak dari kefahaman manusia terhadap peranan mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Oleh itu, Islam hendaklah dijadikan panduan untuk membentuk cara hidup serta membangunkan sains, teknologi dan peradaban. Kesemua unsur ini diperlukan untuk digemblek bagi mengatasi krisis alam sekitar dan sebagainya. Oleh itu, dalam memastikan pencemaran air tidak berterusan dan dapat dikawal, semua pihak perlu berganding bahu, termasuklah anggota masyarakat, kerana masalah pencemaran air ini merupakan tanggungjawab bersama. Pencemaran air sememangnya menjadi isu penting dari tahun ke tahun dan penyelesaiannya memerlukan kesedaran bersama oleh semua pihak. Justeru itu adalah penting pembangunan lestari atau dikenali juga sebagai pembangunan mapan atau pembangunan seimbang diwujudkan, dikekalkan dan seterusnya diteruskan agar sumber alam yang ada pada masa kini dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Di samping itu, memastikan agar industri pengeluaran tidak merosakkan alam sekitar seperti pencemaran yang berlaku, termasuklah pencemaran air, maka pengurusan alam sekitar secara perundangan iaitu berdasarkan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan bukan perundangan seperti peranan pihak tertentu dalam membangkitkan kesedaran melalui kempen. Program dan sebagainya adalah penting agar dapat memelihara alam sekitar. Oleh itu, keindahan dan sumber alam semula jadi yang ada pada hari ini perlu dijaga untuk memastikan generasi akan datang dapat menikmatinya juga. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.